Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Syaril. Ketua kelas ada kat sini. Boleh baca doa? Tolong bacakan doa, Syaril. Okay. Hanis Alia boleh ke? Tolong baca. Doa sebelum belajar. Boleh? Tak ada juga yang boleh. Okay, tak apalah. Saya baca. Masing-masing ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, Alhamdulillah. Hari ini kita ada 4 orang. Naziha, Hanis, Syahril dan juga Husnina. Okay. Tahniah sebab boleh hadir kelas awal pada hari ini. Mungkin kejap lagi ada lagi kot kawan-kawan yang akan masuk kan. Okay, tak apa, kita mula dulu kelas. Okay, so apa khabar semua? Lama tak jumpa kan. Minggu ni minggu terakhir kita ber-PDPR lah kan. Betul tak? Minggu depan akan masuk sekolah. Okay, so semua kerja dah siap? Pastikan siap sebelum masuk sekolah. Okay. Amboi, awal sangat nak tawakal tu Syaril. Banyak lagi masa. Okay. So untuk permulaan kelas kita pada hari ini, saya akan kongsikan dulu. Kejap. Saya share dulu skrin. Pastikan kamu setia menunggu. Okay, nak saya share skrin? Nampak dah? Okay. Nampak tak surah apa yang saya kongsikan kat kamu? Surah Yasin. Surah Yasin. Kan setiap minggu kita akan baca surah Yasin. Betul tak? Setiap minggu malam apa? Ayat kita setiap minggu malam Jumaat kita akan baca Yasin lah. Tak kisahlah kat rumah ke, masjid ke, surau ke. Benda tu daripada kecil lagi kita diterapkan macam tu kan. Okey, jadi bila kamu tengok pada surah Yasin, kamu tengok pada permulaan ayat surah Yasin. Dia bermula dengan ayat Yasin kan. Potong gabungan huruf ya dan juga sin. Bila kamu tengok pada terjemahan, ada tak maksud Yasin tu? Siapa pernah parti pilih-pilih terjemahan surah Yasin? Kalau kat terjemahan dia tulis apa dekat ayat 1 ni? Dia tulis balik kan huruf tu, ya, sin. Okey. Jadi, siapa tahu apakah istilah bagi surah yang dimulakan dengan gabungan huruf-huruf ni? Kita tengok banyak lagi surah lain yang dimulakan dengan huruf-huruf macam ni kan. Contoh surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim kan. Lagi surah apa lagi? Ada dalam surah Sad. Kita akan jumpa Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun saja, Qaf, Sad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ta, Sin, Mim. Dan banyak lagi lah. Jadi kamu tahu tak apa istilah bagi pembuka surah macam ni? Siapa pernah dengar? Apa istilah untuk ayat-ayat pembuka surah macam ni? Yang tak ada maksud ni. Dia cumalah huruf-huruf sahaja. Tahu ke tak? Okey.
Saya tahu kamu pernah dengar benda ni. Okey, jadi namanya adalah fawatihus suwar. Pernah dengar tak istilah fawatihus suwar? Tak pernah? Okey. Okey, tak apa. Hari ni kita belajar tentang fawatihus suwar untuk permulaan kelas ni kan. Okey, jadi fawatihus suwar, bila kita tengok daripada makna bagi satu-satu perkataan, fawatih ni adalah perkataan plural lah, plural bahasa Inggeris kan, banyak bagi maksud pembuka. Jadi maksud yang sebenarnya pembuka, aswar ni pula plural untuk perkataan surah. Jamak untuk perkataan surah iaitu surah dan surah. Ini adalah istilah bagi pembuka surah yang dimulai dengan ayat daripada gabungan huruf-huruf tadi itulah. Bila kita tengok terjemahan, dia tak ada maksud yang khusus. Dia tulis je balik kat kamu huruf-huruf yang ada. Kan? Contoh macam alif lam mim, kalau kita tengok dalam terjemahan pun, dia akan tulis balik alif lam mim. Macam tu kan? Okey. Jadi, untuk huruf-huruf fawatihus suwar ni, dia ada 3 pembahagian. Fawatih ni bila kita nak baca dia, contoh macam alif lam mim kan. Contoh macam alif lam mim. Kita baca perkataan ini, ayat ini bukannya kita baca lama kan, tapi kita baca dia secara ejaan huruf tu. Alif lam mim. Macam juga untuk ayat yang kedua ni, alif lam ram, kita bukan baca dia la ra. Kita tak letakkan baris pada dia, tapi kita baca dia secara ejaan huruf tersebut. Alif, lam, ra. Macam untuk yang ketiga, contoh yang ketiga ni. Ada satu je huruf. Macam mana kita nak bunyikan ni? Baris pun tak ada. Jadi kita baca dia dengan ejaan huruf tersebut iaitu nun. Dan seterusnya. Qaf, sad, kaf, ha, ya, ain, sad. Kita sebut balik ejaan bagi setiap huruf. Okey, boleh faham untuk bacaan fawatihus suwar ni? Okey, jangan kita letakkan, pandai-pandai kita nak letakkan baris fathah, dhammah, kasrah. Jangan bila dalam Quran dia tak ada baris, jadi kita secara bacaan untuk fawatihus suwar adalah secara ejaan huruf tersebut. Pembahagian untuk fawatihus suwar ni, okey, dia ada 3 pembahagian secara ringkasnya. Yang pertama, huruf fawatihus suwar ni, kita baca dia secara pendek. Dan huruf tersebut satu saja, iaitu huruf alif. Jadi alif, bila kita nampak pada pembukaan surah tu ada huruf alif, kan? Kita akan sebut dia alif. Macam tu je. Contoh macam alif lam mim. Kita tak sebut alif lam mim, kan? Kita sebut pendek saja huruf alif tersebut. Alif lam mim. Okey, jelas untuk yang pertama? Okey, untuk yang kedua pula, huruf yang dibaca dengan 2 harakat. Ada 5 huruf, iaitu ha, ya, ta, ha, ra. Ataupun formula untuk kita ingat dia, hayyun tahur. Cuba ulang kelas. Hayyun tahur. Bila kita sebut huruf hayyun tahur, maksudnya dia adalah huruf yang perlu dibaca 2 harakat. Bila jumpa pada awal surah, ada huruf ha ataupun ya ataupun ta ataupun ha ataupun ra. Jadi bacaan dia hanyalah sebanyak 2 harakat. Macam mana kita nak sebut dia? Kita akan sebut ha. Ha alif satu ni, alif satu. Huruf mat alif kat sini mewakili 2 harakat. Ha, ya, ta, ha, ra. Jangan pula kamu baca pendek pada huruf lain. Ha, ya, ta, ha, ra. Itu tak boleh. Huruf baca pendek cuma satu saja alif. Untuk hayyun tahur kena baca 2 harakat. Okay, nanti kita akan tengok contoh yang lebih jelas lagi lah. Waktu bila kita nak gunakan 2 harakat kan. Baca pendek. Okey. Yang ketiga, huruf fawatihus suwar ni, jenis yang ketiga dibaca dengan 6 harakat. Jadi, untuk 6 harakat ni banyak sikit lah huruf dia. Adalah 8. Okay, formula nak ingat dia,
Kam asal naqas. Okey, cuba baca kelas. Kam Kam asal asal naqas. naqas. Kamu nampak kan skrin Ustazah share? Nampak. Okey. Tak nampak ke, tak dengar ke, bagi tahu Ustazah Okey, message, kalau tak dengar message dekat chat tu. Okey. Kam asal nasar. Jadi, bila kita nak sebut perkataan, bila ada jumpa huruf kaf, mim, ain. Kaf, mim ni kam, ain, sin, lam, asal, nun, qaf, sad, naqas. Okay, bila kita jumpa huruf-huruf ini, kita akan baca dia secara ejaan. Contoh macam huruf kaf. Eja dia macam mana? Kaf, ka, alif, fa, kaf. Okay, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sad. Okey. Jadi, berapa panjang yang perlu bila kita sebut huruf-huruf ni? Panjangnya adalah sebanyak 6 harakat. Jadi, kamu kena panjangkan dekat setiap huruf mat dekat tengah ni. Nampak ada huruf mat ni kan dekat tengah-tengah ejaan ni. Kaf, tengah dia ada alif. Mim, tengah dia ada mim, ya. Ain, tengah dia ada ya. Sin, tengah dia ada ya. Lam, tengah dia ada huruf alif. Nun, tengah dia ada huruf waw. Qaf, tengah dia ada huruf mat apa? Alif. Alif. Sad. Sad. Alif. Jadi panjang bagi setiap huruf mat ni adalah sebanyak 6 harakat. Bila kita jumpa nanti dalam pembukaan surah, ada potongan huruf-huruf ini. Okey, jumpa huruf kaf. Kaf tu kena panjang 6 harakat. Kaf. Okey. Jumpa huruf mim. Mim tu kena panjang 6 harakat. Sebab mim termasuk dalam huruf kam asal naqas. Okey. Boleh ingat untuk jenis-jenis huruf dalam Fawatihus Suwar. Yang pendek kita baca pendek sajalah, tak payah panjang apa-apa. Untuk huruf alif sahaja kan. Alif. Tak payah panjang 2, tak payah panjang 6. Okey. Untuk 2 harakat, hayyun tahur. Jumpa huruf yang 5 hayyun tahur. Okey, ingat dalam kepala. Okey, huruf hayyun tahur kena baca 2 harakat. Okey. Lepas tu kita baca-baca jumpa kam asal naqas. Okey, huruf antara salah satu huruf dalam kam asal naqas ni kena baca 6 harakat. Kan? Tak kisahlah jumpa kaf ke, jumpa mim ke, jumpa ain ke, sin, lam, nun, qaf dan juga sad. Salah satulah. Ataupun ada gabungan huruf dalam kam asal naqas ni kena baca juga 6 harakat. Okey. Jelas tak untuk topik pembukaan kita hari ni, iaitu tentang Fawatihus Suwar. Okey. Dah boleh ingat istilah ni? Nanti kalau baca surah Yasin, lepas tu makcik sebelah tanya, ni kenapa dia tulis huruf Yasin saja ni? Apa nama dia ni? Kamu boleh bagi tahu, inilah yang dinamakan sebagai Fawatihus Suwar. Dia ada huruf-huruf khusus dia lah. Yang mana huruf tadi kita bahagikan kepada 3 pembahagian. Okey. Jadi, bila kamu tengok penulisan Al-Quran macam tu, huruf yang orang kata seketui itu pun dah boleh jadi satu ayat. Kamu rasa apa hikmah kenapa Allah buat turunkan Al-Quran macam tu? Macam mana kita dah tahu sebelum ni, kita dah belajar apa yang Allah jadikan pasti bukan benda yang sia-sia lah. Sebab Allah maha bijaksana, dia tak akan buat satu benda tu sia-sia saja. Kan? Dia mesti akan ada hikmah atau pengajaran yang kita ni manusia boleh ambil. Kamu rasa kenapa? Kadang-kadang kamu rasa pelik tak? Kenapa tiba-tiba ada huruf kan? Huruf semata-mata. Ada? Siapa nak berkongsi pendapat dia? Tak tahu. Jadi antaranya adalah para ulama berpendapat ia nak menunjukkan bahawa ayat Al-Quran yang turun tu memang ayat daripada Tuhan, iaitu Allah kan.
bukannya daripada ciptaan Nabi Muhammad ataupun ciptaan manusia yang lain lah. Sampaikan nak kata bentuk penulisan tu tak terjangkau fikiran manusia. Kita nak tafsirkan, nak berikan maksud pada ayat ni pun kita tak boleh beri dengan yakin. Oh, ini memang maksud dia ini memang maksud, tak boleh. Kita pun boleh beri just, ulama pun boleh just bagi pendapat saja. Bincang-bincang. Okey, rasanya macam ni, maksud dia macam ni. Tapi untuk maksud hakiki, maksud sebenar alif lam mim, alif lam ra, itu semuanya kita kembalikan kepada Allah lah. Allah saja yang tahu rahsia di sebalik penulisan ayat sebegini. Okey. Lepas tu yang keduanya, yang terakhir saya kongsikan dua. Yang keduanya adalah dia sebagai satu penarik, macam mana, attraction untuk orang yang bukan Muslim ni, orang musyrik lah, orang dulu kan. Bila dia dengar ayat Quran, kan orang musyrik tak percaya dengan ayat Quran ni. So dia orang ingat macam iyalah tu Muhammad ni sampaikan ayat tu daripada Tuhan dia kan. So kenapa Allah jadikan Fawatihus Suwar ni adalah untuk bila orang musyrik dengar surah bermula dengan alif lam mim, orang Arab pun tak tahu alif lam mim ni maksud apa, walaupun ini adalah huruf-huruf daripada bahasa Arab kan. Tapi dia sendiri pun tak tahu maksud-maksud bagi ayat Fawatihus Suwar ni. Jadi bila dia dengar alif lam mim, dia jadi satu attraction. Dia pun nak dengar lagi. Apa yang ada dalam surah alif lam mim tu? Apa yang ada dalam surah nun tu? Itu adalah salah satu hikmah kenapa Allah jadikan ayat dalam bentuk potongan huruf-huruf macam alif lam mim, alif lam ra, nun, qaf dan juga sad dan sebagainya. Okey, boleh faham? Jadi kamu dah boleh nampak lah yang Allah jadikan Fawatihus Suwar bukannya saja-saja kotlah penyedap ke apa ke kan. Tapi pasti ada rahsia yang Allah nak kita cuba kaji kan. Walaupun kita tak dapat secara hakiki yang sebenarnya, tapi kita cuba untuk cari hikmah tersebut. Okey, boleh faham? Okey, jadi itu adalah kita punya topik pembukaan kelas kita pada hari ni lah. Okey, jadi sebelum masuk topik yang baru untuk hari ni, kita ulang kaji sikit. Minggu lepas kita belajar tentang apa? Ingat lagi tak? Okey, bagus. Jadi kita belajar tentang mad lazim. Okey. Macam saya dah bagi tahu, mad lazim bagi tahu minggu lepas, mad lazim ada dua bahagian, iaitu kalimi dan juga harfi kan. Tapi untuk minggu lepas kita cuma belajar bab apa? Pecahan yang mana? Kalimi. Ya, kalimi. Jadi mad lazim kalimi ni maksudnya hukum mad lazim tu berlaku dalam kalimah, dalam satu perkataan. Okey. Lepas tu dia ada pula cabang dua bawah dia. Dia ada dua orang anak dia bawah kalimi kan. Yang pertama mukhaffaf, yang kedua muthaqqal. Mukhaffaf tu macam mana? Cuba ceritakan mukhaffaf macam mana? Apa maksud mukhaffaf? Apa maksud muthaqqal? Siapa tu? Amalina. Ingat lagi tak siapa yang masuk kelas minggu lepas? Hanis, Nazihah, Husnina masuk tak minggu lepas? Okey, tak apa, Saza ingatkan balik. Okey, mukhaffaf itu maksudnya adalah ringan. Ringan ialah ringan. Kenapa bacaan dia ringan? Sebab dia tak berlaku proses idgham. Idgham dalam perkataan tersebut. Muthaqqal pula berat. Maksud muthaqqal itu adalah berat. Kenapa? Sebab kita perlu melakukan proses idgham dalam menyebut perkataan tersebut. Contohnya perkataan walau
dhalin. Huruf dot nak masuk ke dalam lam yang bersyaddah tu, itu kita namakan proses idgham. Jadi secara ringkas untuk mad lazim kalimi ni, okay, saya ulang lagi sekali, mad lazim ini berlaku dalam bentuk kalimah. Okey, mukhaffaf adalah huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bersukun. Ingat lagi. Kalau mukhaffaf dia bertemu dengan yang bersukun. Kalau mutsaqqal dia bertemu dengan huruf apa? Huruf yang ada tanda apa? Syaddah. Okey, bagus. Untuk huruf yang ada syaddah. Secara ringkas macam tu je kami ingat. Bila jumpa huruf mad, contoh perkataan apa? Huruf mad lazim kalimi mukhaffaf ada 2 je dalam Quran kan? Iaitu perkataan, 2 tu pun perkataan yang sama. Perkataan an. Betul tak? An itu untuk contoh mad lazim kalimi mukhaffaf. Alif mad itu bertemu dengan lam yang sukun. Okey, mutsaqqal pula contohnya waladhdallin tadilah saya sebut. Alif mad itu bertemu dengan lam yang bersyaddah. Itu secara ringkas tentang mad lazim kalimi mukhaffaf dan juga mutsaqqal. Jadi hari ini kita akan baca pula. Kita akan belajar pembahagian yang satu lagi, iaitu mad lazim harfi. Okey. Jadi mad lazim harfi secara ringkasnya pembahagiannya pun sama macam kalimi. Dia ada 2 anak dia juga, iaitu mukhaffaf dan juga mutsaqqal. Nama pun sama. Tapi cara bacaan tu berbezalah. Ciri-ciri dia pun berbeza. Okey. Okey, jadi sebelum tu Saza akan tukar dulu device. Okey, jadi hari ini kita akan belajar mengenai mad lazim pecahan yang kedua, iaitu mad lazim harfi. Okey. Macam biasa kita tengok dulu maksud bagi mad lazim harfi mukhaffaf dan juga mutsaqqal secara bahasalah, dari segi bahasanya. Okey, mad lazim harfi. Mad lazim harfi akan ada pecahan dia 2 kan. Yang pertama adalah mukhaffaf. Yang kedua mutsaqqal. Okey, nampak Okey, mad adalah panjang kan? Ingat lagi. Lepas kita dah ni belajar mad itu maksudnya panjang. Okey, mad tu ada tanda panjang lah. Lazim itu adalah wajib kan? Wajib untuk kita panjangkan bacaan. Okey, harfi pula. Okey, perkataan yang baru untuk minggu ni iaitu harfi. Jadi harfi secara bahasanya bermaksud huruf. Harfi dalam bahasa Arab maksudnya adalah huruf. Okey, mukhaffaf maksud bahasanya adalah ringan. Manakala mutsaqqal lawan kepada mukhaffaf apa? Ringan lawannya? Ringan lawannya berat. Okey. Jadi harfi ini, kenapa mad lazim dinamakan harfi? Sebab mad lazim ni akan berlaku pada huruf tersebut. Huruf saja. Ke atas huruf. Okey, kalau yang lepas kita belajar kalimi, dia berlaku ke atas perkataan. Ini dia berlaku atas huruf. Okey, kita akan tengok huruf-huruf macam mana kan? Okey, jadi pembahagian pertama adalah mukhaffaf. Mukhaffaf maksudnya ringan. Cara bacaannya ringan kerana apa? Sebabnya sama juga macam minggu lepas. Mukhaffaf ringan sebab tak ada proses. Tak ada proses apa? Kalau minggu lepas saya kata dia ringan sebab dia tak ada proses idgham. Okey, sebab itu dia ringan. Okey, jadi berlawanan kepada mutsaqqal. Mutsaqqal berat sebab sebab apa pula dia berat? Sebab apa kelas?
Berlawanan pada yang ni. Yang ni tak ada proses idgham. Jadi dekat mustaqal dia berat sebab Ada. ya. Betul, sebab dia ada proses idgham. Tapi idgham yang kita maksudkan dalam bab mad lazim harfi ini berlainan dengan idgham yang dimaksudkan dalam mad lazim kalimi. Okey, kalau mad lazim kalimi idgham tu bermaksud ada syaddah. Secara ringkas kita faham idgham adalah syaddah untuk kalimi. Tapi untuk harfi, idgham ini bermaksud hukum mad idgham. Hukum tajwid idgham tu kan. Kamu dah baca kan idgham? Ada idgham ma'al ghunnah, idgham mithlain. Betul tak? Dah pernah belajar kan? Okey, jadi idgham itulah yang kita nak maksudkan dalam hukum mad lazim harfi. Boleh jadi idgham ma'al ghunnah. Boleh jadi idgham mithlain. Ataupun idgham syafawi nama dia. Dan seterusnya. Okey. Ini kita fokus kepada hukum tajwid idgham. Okey, jelas nampak tak perbezaan antara harfi dan juga kalimi? Untuk dari segi bahasa kita faham je macam ni. Kita tak masuk perinci lagi lah. Harfi dari segi istilah macam mana, mukhaffaf macam mana, muthaqqal macam mana. Okey, jelas? Okey, faham dulu maksud harfi, mukhaffaf dan juga muthaqqal supaya bila kita masuk lagi mendalam kamu tak pening lah. Okey. Ada soalan Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, untuk mad lazim harfi ini dia ada berkaitan yang sangat rapat tentang topik yang kita belajar pada permulaan kelas tadi. Tajuk yang kita belajar permulaan kelas tadi pasal apa? Permulaan kelas tadi Ustazah kongsi tentang apa? Tentang apa kelas? Tak ingat tak kau? Fawatihus suar. Ya, tentang fawatihus suar. Okey. Okey, sekarang kita akan masuk dalam harfi. Harfi kita kenal secara istilah. Boleh buka muka surat 19 dalam buku teks. Dah buka ke semua? Dah ready awal lah. Bagus. Okey. Jadi cuba seorang baca apa yang dimaksud dengan harfi dalam buku. Musnina boleh tolong baca Kak Ustazah? Musnina tak ada. Amalina? Ada tak Amalina? Okey, boleh tolong Ustazah baca dekat kotak harfi. Okey, bagus. Terima kasih Amalina. Okey, apa yang nak bagi tahu kamu? Harfi dia kata huruf mad yang terdapat pada fawatihus suar bertemu huruf yang bertanda sukun yang ejaannya menjadi hukum mad asli. Okey, boleh faham tak kalau dalam bentuk ayat macam ni? Siapa yang dah faham? Baca je dia dah faham. Okey, tak apa, saya jelaskan. Okey, jadi syarat-syarat untuk jadi hukum mad lazim kita akan pecahkan poin-poin penting dalam ayat ni supaya kamu nampak lagi jelas. Okey. Jadi jadi untuk harfi kita pecahkan dulu poin-poin pentingnya. Yang pertama ialah harfi ini melibatkan huruf mad. Huruf mad tu dia terletak dekat mana? Huruf mad yang terdapat pada terletak pada
Fawatihus Okey, yang ketiga. Poin yang ketiga apa? Bertemu huruf yang bertanda sukun. Bertemu huruf yang bertanda sukun lah. Okey, ringkasnya. Dan yang terakhir, ejaan dia tu menjadi hukum mad asli. Okey. Jadi ada 4 poin penting yang kamu kena ingat tentang harfi. Okey, contoh saya bawakan contoh. Contohnya adalah huruf Fawatihus suar yang mana? Contoh mudahnya adalah alif lam mim lah. Kan yang kita selalu dengar. Okey. Alif lam mim. Okey. Macam mana kita kata alif lam mim ni boleh jadinya hukum mad lazim harfi? Okey, tengok syarat yang pertama. Okey, kan kita kata fawatihus suar ni kalau kita nak baca dia, kita baca dia secara ejaan kan? Bukan kita baca dia atas baris, tapi kita baca dia atas ejaan dia. Okey, contoh macam yang pertama, kita pecahkan dia. Alif lam mim ni pecahkan pada ejaan-ejaan dia. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga huruf mim. Okey. Alif lam mim. Jadi, kenapa kita kata huruf alif lam mim ni boleh jadi harfi? Pertama, dia mesti ada huruf mad. Bila kita tengok dalam ejaan lam, alif lam mim ni adanya huruf mad. Huruf mad apa yang ada dalam setiap ejaan? Contohnya huruf lam. Huruf mad apa yang ada pada ejaan huruf lam? Nampak tak saya tulis? Okey. Pada huruf lam ada huruf mad apa? Huruf mad alif. Okey. Jadi syarat yang pertama dia dah penuhilah. Syarat yang pertama ada huruf mad iaitu huruf alif. Okey. Terletak huruf mad itu pada fawatihus suar. Jadi huruf mad alif tu terletak dalam huruf lam yang ada dalam alif lam mim iaitu fawatihus suar. Okey, bertemu dengan huruf yang sukun. Bila kita tengok ejaan alif lam mim itu, lam kita tengok khusus pada huruf lam saja. Okey, yang pertama dia ada huruf mad iaitu alif. Tengok pada ejaan dia lam. Okey. Lam baris atas, mad dan juga mim yang mati sebab kita matikan pada huruf yang terakhir kena letak sukun untuk matikan dia. Jadi huruf mad tadi berjumpa dah dengan huruf yang bertanda sukun. Apanya? Ya, kita nampak kan selepas ada alif, lam, alif, mim. Mim itu bertanda sukun sebab dia mati kan. Yang ketiga pun dipenuhi. Dan yang terakhir ejaan yang menjadi hukum mad asli. Apa maksud ejaan yang menjadi hukum mad asli? Bila kamu tengok dalam ejaan lam, alif, mim. Okey, apa hukum tajwid yang ada dalam ejaan huruf lam? Apakah hukum mad yang ada dalam ejaan huruf lam? Hukumnya adalah hukum mad asli. Kan? Fathah selepasnya ada baris huruf mad alif. Kan? Mad asli dia ikut huruf selepas baris tu ikut nisbah baris kan. Kalau contoh sebelum atas huruf tu ada baris fathah, jadi huruf mad selepas dia adalah alif. Kalau pada huruf tersebut ada baris dhammah, huruf mad yang selepasnya mestilah ada huruf waw. Kalaulah huruf tu ada baris kasrah, jadi huruf selepas dia mesti huruf mad apa? Huruf mad ya, kan? Jadi hukum asli nisbah
huruf tu mengikut nisbah kepada barisnya. Okey, jadi sini jadi dah hukum asli? Jawapannya jadi. Adanya baris fathah pada huruf lam dan selepasnya ada huruf mad alif. Jadi syarat yang keempat pun dia telah penuhi untuk dia menjadi hukum harfi. Okey, jelas tak? Okay. Sama juga untuk huruf mim. Kamu tengok huruf mad apa yang ada pada huruf mim? Huruf mad ya. Kan? Huruf mad ya. Okey. Tengok pula pada ya tu terletak pada fawatihus suwar ke tak? Ya, mim tu ada dalam fawatihus suwar. Okey, huruf mad ya tu dia bertemu dengan huruf sukun. Selepas ya ada tak mim yang sukun? Bila kita sebut mim, kita matikan mim yang hujung, yang belakang sekali, jadi terletak dia sukun. Jadi syarat yang ketiga pun dipenuhi. Huruf mad ya ni berjumpa dengan mim yang sukun. Ejaannya menjadi hukum mad asli. Jadi dah hukum mad asli dekat sini. Jawapannya ya, baris kasrah selepasnya ada mim, ya, huruf mad ya. Jadi kat sini berlakunya hukum mad asli. Okey. Jelas tak untuk maksud harfi dekat situ secara istilah? Huruf mad yang terdapat pada fawatihus suwar bertemu huruf yang bertanda sukun yang ejaannya menjadi hukum mad asli. Okey. Jadi untuk harfi, untuk hukum mad lazim harfi ini kita khususkan kepada huruf yang 8 tadi. Huruf yang 8 yang Ustazah share tadi, ingat tak? Kam, asal, naqas. Kam, asal, naqas. Jadi harfi dia akan melibatkan huruf kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sad. Okey? Jadi macam mana kita nak jelaskan ke orang kenapa huruf kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sad ni jadi mad lazim harfi? Okey, tengok pada pecahan ejaan huruf tersebut. Contoh huruf kaf. Okey, saya ulang lagi sekali. Contoh huruf kaf. Ejaannya macam mana? Ejaan untuk huruf kaf. Kaf, alif, fa. Bila sebut huruf kaf, jangan lupa keluarkan angin. Dekat fa ni, kaf. Okey, kaf. Okey. Kaf, yang pertama dia ada tak huruf mad dalam ejaan kaf ni? Jawapannya ada. Dekat mana? Huruf apa? Huruf alif. Okey, huruf mad yang ada dalam ejaan kaf adalah huruf alif. Okey, terletak pada fawatihus suwar. Kaf ni ada tak dalam fawatihus suwar? Ada, contohnya ayat apa? Kaf, ha, ya, ain, sad dalam surah Maryam. Okey. Huruf mad tadi bertemu tak dengan huruf yang bertanda sukun? Okey, bila kita sebut kaf, huruf fa selepas alif tu berbaris apa? Berbaris sukun. Sebab kita matikan dia. Kaf. Jadi syarat yang ketiga pun dah dia penuhi. Alif bertemu dengan huruf fa yang sukun. Okey, kemudian ejaan dia menjadi hukum mad asli. Bila kita eja huruf kaf, kaf, alif, mim, dia menjadi adanya hukum mad asli di dalamnya. Waktu bila? Kat mana? Okey. Iaitu kita tengok fathah pada huruf kaf bertemu dengan huruf mad alif. Di sinilah berlakunya hukum mad asli. Okey, jelas tak? Kalau jelas cakap jelas sebelum Ustazah masuk ke dalam pecahan dia. Jelas kelas? Hanis, Naziha, Marina, okey? Jelas tak? Seorang wakil respon. Tak jelas boleh bagi tahu, tak jelas Azhar ulang lagi. Ataupun kamu tulislah dekat chat box tu.
tak jelas? Tak jelas. Apa lagi ya? Okey, tak apa. Ustazah bawakan lagi kamu contoh. Okey, contoh yang lain lagi. Contoh Ustazah bawa. Okey, huruf contoh dalam buku dia ada tulis sad kan? Apa ada kotak hijau tu? Okey, sad. Kenapa kita kata sini sad ni adalah contoh kepada harfi? Letak bawah hukum harfi lah ni kan? Okey, sad. Okay, bila sad ini adalah salah satu fawatihus suwar. Okay, fawatihus suwar kalau kita nak baca dia, kita akan baca secara ejaan. Jadi ejaan bagi huruf sad adalah sad, alif, dal. Okay, sad. Okay, yang tu jelas. Okay, kita tengok pada untuk menjadi mad lazim harfi, dia ada syarat-syarat dia. 4 syarat. Secara umumnya ada 4 syarat. Okay, yang pertama, dia mesti ada huruf mad. Okay, tengok pada ejaan huruf sad. Ada tak huruf mad dekat sini, Hanis? Ada. Ada. Alif. Alif. Okey. Jadi syarat pertama dia lulus tak? Okey, lulus. Okey, syarat yang kedua. Huruf mad tu mesti ada pada fawatihus suwar. Jadi sad ni dia diambil daripada fawatihus suwar lah. Kan? Huruf sad ni kita eja dia, jadilah keadaan dia macam ni. Okey. Ini pun dah penuhi syarat yang kedua. Okey, yang ketiga, bertemu dengan huruf yang sukun. Okey, bertemu dengan huruf yang sukun ni apa maksudnya? Siapa yang bertemu? Yang bertemu tu adalah huruf mad tadi. Syarat yang pertama tadi, dia mesti bertemu dengan huruf yang sukun. Bila kita kata bertemu tu selepas ke sebelum? Selepas. Mestilah selepas kan, baru kita kata jumpa. Okey, jadi selepas huruf alif mad tadi tu, dia jumpa tak dengan huruf yang bersukun? Huruf dal sini baris apa? Bila kita sebut sad, kita akan matikan dal tu dengan baris Sukun. sukun. Kan? Untuk semua huruf, kita akan matikan huruf yang bacaan terakhir dia dengan huruf sukun. Ada tak orang baca sada? Tak ada kan? Kita akan sebut dia sad. Kita sebut huruf sahaja. Okey. Jadi bertemu huruf yang bertanda sukun. Lepas dah syarat untuk yang ketiga, alif ni bertemu dengan dal. Dal ni baru dia sukun. Jadi syarat yang ketiga pun dah lepas. Okey, yang keempat, ejaannya menjadi hukum mad asli. Bila kita tengok ejaan huruf sad tadi ni, sad alif dal, ada tak hukum mad asli di dalamnya? Hukum mad asli kamu dah jelas kan? Hukum mad asli berlaku bila? Bila huruf, contoh sebelum huruf mad alif ini adanya baris fathah. Kalau huruf mad waw, sebelumnya mesti berbaris dhamma. Okey. Sebelum huruf mad ya, mesti berbaris kasrah. Okey, ini kamu dah jelas hukum mad asli. Jadi di dalam huruf sad ini ada tak hukum mad asli? Persoalan dia, ada tak hukum asli? Ada kan? Huruf mad sebelumnya ada baris fathah. Jadi yang keempat pun dia menepati syarat. Okey, jelas tak? Jadi sini huruf sad ni kita boleh katakan dia adalah mad lazim harfi. Jadi tadi kita dah bincangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan harfi secara istilah kan. Kita masuk kepada pembahagian yang pertama iaitu mukhaffaf. Okey, Naziha cuba baca apa ini mad lazim harfi mukhaffaf dalam buku. Huruf mad yang terdapat fawatihus suwar bertemu huruf bertanda sukun yang tidak dibaca secara idgham. Okey, bagus. Okey, terima kasih Naziha. Okey.
Okey, jadi untuk mad lazim harfi mukhaffaf. Macam harfi secara bahasa maksudnya ringan. Okey, jadi secara istilahnya adalah tidak berlaku hukum idgham sebab itu bacaan dia ringan. Okey, contoh. Saya bawa terus contoh supaya senang faham. Okey, contoh yang ada dalam buku. Contohnya apa? Dia bagi ayat, potongan ayat sad wal qur'ani dzidzikr. Hukum mad lazim harfi mukhaffaf berlaku pada huruf ayat sad. Okey. Macam mana kita kata dia adalah mad lazim harfi mukhaffaf yang ringan? Okey. Bila nak tentukan mad lazim harfi mukhaffaf ni, kita kena tengok pada ejaan. Jangan tengok pada zahir huruf ni, tapi tengok kepada ejaan huruf tersebut. Huruf sad kita eja sad alif dal. Okey, sad. Bila kita baca sad, sad. Panjang dia berapa harakat untuk mad lazim? Tadi saya sebut untuk kam asana sad, hukumnya berapa harakat? Kam asana naqas. Sad pada. Hukumnya 6 harakat. Untuk mad lazim harfi hukumnya 6 harakat. Okey, jadi kita baca sad. Ada tak berlaku hukum idgham dalamnya? Boleh jawab tak? Berlaku dah hukum idgham dalam sad? Jawapannya tidak. Tak ada pun hukum idgham yang berlaku dalam ayat sad. Okey, jadi sebab itu dia dimasukkan dalam kategori mukhaffaf sebab bacaan dia tidak ada proses idgham dekat situ. Hukum idgham. Kan? Huruf mad yang terdapat pada fawatihus suwar bertemu dengan sukun yang tidak dibaca dengan idgham. Jadi huruf mad bertemu dengan sukun dal ni dan tak ada idgham. Okey, yang ada hukum dekat sad ni hukum apa? Siapa perasan hukum apa yang ada dalam sad? Hukum qalqalah kubra, kan? Huruf dal yang mati berada di hujung perkataan. Dimatikan. Jadi di sini jangan tinggallah qalqalah bila kita baca ayat Quran sad. Jangan tinggal hukum qalqalah di hujungnya. Okey, faham? Okey, contoh yang kedua dia bagi kat kamu ain sin qaf. Okey, ain sin qaf. Ain semuanya ada tanda mat kan? Okey, saya ulang. Mad lazim harfi bila kita nak baca, kita bukan baca pada zahir huruf, tapi kita baca pada ejaannya. Jadi kena pecahkanlah setiap satu huruf ni. Ain, sin, qaf. Okay. Nampak tak? Jelas tak Ustazah tulis? Tulisan Ustazah jelas tak? Kabar-kabar bagi tahu. Okey. Ain. Mati. Sin. Qaf. Ain, sin, qaf. Bila kita sebut ain, sin, qaf, ada tak hukum idgham yang berlaku dekat sini? Okey, tengok pada satu huruf ke satu huruf kan. Kita baca dulu ain dengan sin. Ain, sin. Bila nak baca ain, nak masuk ke dalam sin, berlakunya hukum apa dekat sini? Nun mati berjumpa dengan sin. Ingat lagi tak? Berlakunya hukum ikhfa. Ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki kamu perlu panjangkan sebanyak 2 harakat. Kan? Jadi bila nak masukkan ain ke dalam sin, jangan mati ain, sin. Jangan baca putus-putus macam tu. Hukum yang ada di antara huruf pun kamu kena baca. Kena sebutlah hukum tersebut. Contoh ain. Ain
Hujung dia huruf nun berjumpa dengan huruf sin pada huruf yang kedua. Jadi ain, sin. Dengung antara dua huruf ni pun kena buat jugalah. Kena bunyikan juga dengung. Okey. Seterusnya, sin kepada qaf. Nak sebut sin dengan qaf macam mana? Sebut dulu sin, 6 harakat. Sin. Nun nak masuk ke qaf ni hukum apa? Nun mati berjumpa dengan qaf. Hukumnya sama juga. Ikhfa. Itu dengung 2 harakat. Sin, qaf. Okey. 6 harakat dekat huruf sin. Kemudian nak masuk dalam huruf qaf ini perlu dengung ikhfa sebanyak 2 harakat. Kemudian qaf ni panjanglah 6 harakat balik. Qaf. Okey, jelas tak? Mula-mula macam pening lagi kan? Okey. Okey, tak apa, saya ulang lagi sekali. Untuk huruf untuk hukum mad harfi mukhaffaf. Okey, mad harfi lah. Mana-mana pun kat Fawatihus Suwar, bila kita nak sebut dia, nak tentukan hukum apa yang berlaku dekat situ, harfi ke mukhaffaf, kita pecahkan dulu huruf-huruf ini kepada ejaan-ejaan dia. Ejaan dia yang tersendirilah. Okey, yang pertama contohnya huruf ain. Okey, eja ain. Ain. Sin. Sin ya nun. Qaf. Qaf alif fa. Okey. Kemudian cuba kita sebut satu huruf ke satu huruf. Ain. Bila nak sebut ain, panjang 6 harakat untuk mad lazim, harfi. Okey. Habiskan dulu 6 harakat. Ain. Nun ini nak masuk ke dalam sin, dia perlu melalui hukum ikhfa, iaitu dengung sebanyak 2 harakat. Nak masuk ain. Dengung 2 harakat baru sebut sin. Sin. Masuk ke dalam qaf pun 2 harakat. Qaf. Baru 6 harakat. So kat sini kamu ada apa? 6 harakat untuk huruf ain. Nak masuk ke 6 harakat untuk huruf ain. Nak masuk ke dalam sin 2 harakat. Huruf sin saja 6 harakat. Nak masuk sin ke dalam qaf 2 harakat dengung dia. Dan qaf saja 6 harakat. Jelas tak kelas? Benda ni kamu dah selalu baca kan? Cuma pecahan-pecahan dia tu memaningkan kamu sikit. Tapi sekarang jelas ke tak? Perlu saya bawa contoh yang lain? Okey. Jadi kenapa dia jadi hukum mad lazim harfi? Sebab tak ada proses idgham. Yang ada hukum ikhfa, bukan hukum idgham. Bukan hukum ikhfa pula dah. Mukhaffaf. Tak ada proses idgham. Kamu tak dengar pun saya sebut hukum idgham dalam ni kan? Jadi dia bukanlah hukum mad lazim harfi muthaqal, tapi dia adalah jenis mukhaffaf yang ringan. Okey, tak apa, saya masuk dulu untuk bab musaqqal. Okey, musaqqal. Hanis Alia cuba baca. Mad lazim harfi muthaqal apa? Huruf mad yang terdapat pada huruf mad yang Okey, nampak perbezaan antara muthaqal dan mukhaffaf? Kan? Okey, terima kasih Alia untuk bacaan. Okey. Jadi perbezaannya macam saya cakap tadi lah. Untuk mukhaffaf dia tak ada idgham, tidak dibaca secara idgham. Untuk muthaqal dibaca secara idgham. Okey. Contoh yang dia bagi kat kamu alif lam mim. Okey, alif lam mim. Alif lam mim. Okey. Fawatihus Suwar bila nak baca kena pecahkan kepada ejaan. Okey. Alif ni tak termasuklah kan? Sebab alif bukan huruf apa? Huruf mad lazim, harfi. Okey, alif baca secara pendek sahaja. Okey, ni tak apa. Dah settle. Okey, lam dan mim. Lam, mim. Lam, mim. Okey. Kenapa dikatakan alif lam mim ini adalah muthaqal, berat? Disebabkan, cuba kamu tengok. Huruf lam nak masuk kepada sebutan huruf mim.
huruf mim. Okey, huruf lam, bila kita sebut lam, settlekan dulu 6 harakat pada lam ini. Sebab dia mat lazim kan? Okey, mat lazim hafiz. Jadi settlekan dulu 6 harakat pada huruf lam. Allah. Okey, macam mana kita nak masukkan mim lam ni kepada mim huruf mim? Mim ini dan mim ini. Jadi mim mati bertemu dengan mim yang berbaris. Ini kita namakan idgham mithlain. Dua huruf mim yang serupa bertemu. Jadi bila idgham mithlain, hukum dia dengung dua harakat. Kemudian sebut huruf mim macam biasalah 6 harakat. Sebab dia mat lazim harfi kan. Okey. Jadi kenapa kita namakan dia muthaqal? Sebab adanya hukum idgham mithlain dalam antara huruf lam dan juga mim. Bila bertemu dua huruf ni berlaku hukum idgham mithlain. Sebab itulah dia dikategorikan sebagai mat lazim harfi muthaqal sebab dia berat kerana proses idgham itu. Simple lah. Kalau yang mukhaffaf tak ada. Antara huruf-huruf ni tak ada hukum idgham. Tapi kalau muthaqal antara huruf harfi tadi, kam asal naqas tadi tu, adanya hukum idgham, iaitu idgham mithlain lah pada contoh alif lam mim. Okey, jelas tak? Okey, contoh yang kedua dia bagi dekat kamu ta sin mim. Okey, contoh yang kedua ta sin mim. Ta sin mim. Okey. Ustazah ulang lagi sekali Fawatihu Suwar. Nak baca dia, kita baca pada ejaan. Jadi pecahkan dulu ta sin mim tu pada ejaan dia. Macam mana ta eja dia? Ta ni tak panjang. Ta tak termasuk dalam hukum mat lazim kan? Jadi tak apa. Sebab ta ni pun kita baca secara 2 harakat. Jadi ta ni dah settle lah. Okay, kita tak bincang. Okey, untuk sin. Sin ni termasuk dalam kam asal naqas, betul tak? Jadi sin ni dia perlu panjang 6 harakat. Kemudian huruf selepas dia huruf mim. Termasuk dalam kam asal naqas tadi. Termasuk kan? Jadi huruf mim ejaan dia mim ya mim. Okey. Pa panjang dia 2 harakat. Sin. Settlekan dulu 6 harakat pada sin. Sin. Berlaku apa dekat sini? Nun mati berjumpa dengan mim. Apa hukum dia? Siapa ingat? Sini berlaku hukum idgham. Nun ni perlu masuk ke dalam mim. Idgham apa? Idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah. Idgham dengan dengung. Jadi nun nak masukkan ke dalam mim perlu dengung sebanyak 2 harakat. Namanya idgham bil gunnah. Panjang sikit nama dia. Nampak tak ke bawah? Okey, idgham bil gunnah. Okey. Macam mana nak baca dia? Ta ini, okey, macam biasa 2 harakat saja sebab dia tak termasuk dalam huruf kam asal naqas. Okey, sin. Ada dalam huruf yang 8. Kena panjang 6 harakat. Settlekan dulu sin. Sin nak masukkan ke dalam mim. Bila nun nak masuk dalam mim, okey. Tutup mulut tu dengung sebanyak 2 harakat. Sin nak masuk dalam mim, idghamkan 2 harakat. Sim, mim, 6 harakat. Jadi selalunya orang akan baca, dia abaikan hukum yang ada antara huruf-huruf tadi. Dia baca seketui-seketui. Okey, jadi kamu dah jelaslah kan untuk pembahagian jenis mukhaffaf dan juga muthaqal. Okey, ingat mukhaffaf selalunya hukum yang berlaku dalam mukhaffaf adalah ikhfa, dan muthaqal hukum yang berlaku adalah hukum idgham mithlain dan juga idgham bil gunnah. Itu kebiasaannya lah. Okey, jadi kita masuk kepada
amali skill dia cuba kita cari dalam Al-Quran. Jadi Ustazah dah minta tadi break 10 minit tadi tu kamu cari. Banyak contoh kan. Surah-surah yang ada fawatihus suwar. Tapi kita akan tengoklah yang mana yang boleh jadi hukum mat lazim, kalimi musaqqal, mukhaffaf, mat lazim kalimi pula. Mat lazim harfi, mukhaffaf ataupun musaqqal. Dengar tak Ustazah cakap? Dengar skrin pun nampak kan? Okey, siapa yang pilih surah Al-A'raf tadi? Nazihah ke? Kalau Ustazah tak silap. Kan? Nazihah kan? Nazihah, okey. Boleh baca dekat Ustazah sebab kita kekal masa baca 3 ayat je. Surah Al-A'raf. Okey. Ya. 1, 2, 3. Tak nampak? Ya, Allah. Okey. تنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى اتبعوا نزهة اتبعوا اتبعوا إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Okey, baik. Okey. Bagus. Cuba dekat tadi kamu kurang pasti kan macam mana nak baca daripada perkataan bila huruf yang pertama dia tak ada baris berjumpa dengan huruf yang berbaris. Macam mana kita nak bariskan huruf yang awal, betul tak? Jadi untuk bacaan penulisan ayat yang macam ini, kamu kena tengok huruf yang ketiga. 1 huruf alif, 2 huruf ta, ba huruf ketiga kan. Jadi bila huruf ketiganya adalah huruf kasrah, alif yang depan ni pun kena kasrah. Baca dengan kasrah. Okey. Ittabi'u. Macam tu juga kalau huruf yang ketiga baris atas pun alif ni kena baca dengan kasrah. Kalau baris huruf yang ketiga ni berbaris dhammah, barulah yang alif ni akan baca dengan dhammah. Untuk dhammah jadi dia special sikit. Okey. Okey. Jadi hukum dalam ayat yang Nazihah baca tadi, ada tak hukum harfi? Jawapannya ada kan? Sebab adanya fawatihus. Okey, iaitu alif, lam, mim, sad. Gabungan potongan huruf alif, lam, mim dan juga sad. Okey. Tapi alif, lam, mim, sad ni boleh tak jadi hukum mat lazim harfi? Termasuk dalam huruf mat lazim harfi yang 8 tadi tu. Kam asal naqas. Masuk tak? Alif, lam, mim, sad ada tak? Ada huruf apa? Huruf Mim. Huruf mim. Okey. Alif, lam, mim, sad. Lam, mim, sad. Okey, ada huruf mim, kam. Okey, mim ada. Ain, sin, lam. Lam ada. Okey. Nun, qaf, sad. Sad pun ada. Jadi, sini boleh berlaku hukum mat lazim harfi. Tapi tak tahu lagi mukhaffaf ke musaqqal. Okey.
Jadi agak-agak Nazihah, tadi Nazihah dah cuba tengok. Alif lam mim sad ni hukum dia apa? Mukhaffaf ke musaqqal? Ustazah kata langkah pertama kita. Okey. Bagus. First step kita pecahkan dia kepada apa? Kepada ejaan. Okey, alif ni kita tak payah tengok lah kan? Sebab dia bukan huruf mad lazim. Okey, lam mim sad. Okey. Lam mim sad. Bila nak baca dia, saya kata settlekan dulu 6 harakat pada huruf lam. Okey. Lam. Mim berjumpa dengan mim. Macam mana nak baca dia? Tadi kita dah tengok. Mim yang mati berjumpa dengan mim yang berbaris. Hukumnya idgham mith apa? Mithlain. Jadi idgham mithlain ni kena dengung ke tak dengung? Kena dengung 2 harakat. Bila lam nak masuk ke huruf mim, jangan lupa dia dengung 2 harakat sebab ada hukum idgham dekat situ. Lam mim 6 harakat settle kat sini. Mim nak masuk sad, ada tak hukum? Okay, tak ada, terus masuk sad. Sad. Qalah kat belakang jangan lupa. Qalah pada dal tu. Okey, jadi kesimpulannya alif lam mim sad ni termasuk dalam kategori mukhaffaf ke musaqqal? Mukhaffaf ke musaqqal? Nazihah. Dalam ni ada hukum apa? Mukhaffaf. Okey, mukhaffaf hukum dia tak ada idgham, tapi dalam musaqqal tadi alif lam mim sad tadi kita tengok ada hukum idgham tak? Jawapannya ada kan? Lam nak jumpa dengan mim ni. Nampak tak? Ni. Mim ini, mim pada huruf lam nak jumpa dengan mim dekat huruf mim. Jadi mim bertemu dengan mim, hukumnya idgham mim lain. Kena dengung 2 harakat. Jadi dekat sinilah berlakunya musaqqal. Berat sikit nak sebut dia sebab kita perlu masukkan mim itu ke dalam mim yang kedua. Mim pertama masuk ke mim kedua. Okey. Jadi cara bacaan dia alif 2 harakat. Alif 2 harakat. Alif ni tak ada panjang. Okey, alif saja. Alif lam 6 harakat. Nak masuk ke dalam mim. Lam mim sad. Okey, jelas? Okey. Di sini yang berlakunya hukum idgham. Jadi dia dimasukkan dalam kategori idgham musaqqal. Harfi idgham dah. Mad lazim harfi musaqqal. Okey? Jelas tak Nazihah? Dekat bila kamu secara kesimpulannya kan bila kamu jumpa fawatihus suwar yang ada lam dengan mim duduk sebelah-sebelah, situ confirm dia akan jadi hukum apa? Lam berjumpa dengan mim, dia akan jadi hukum harfi musaqqal. Sebab tengah-tengah dia akan berlaku mim berjumpa dengan mim dalam ejaan huruf. Okey? Okey, seterusnya Alia, Hanis Alia. Kamu pilih surah apa? Senang. Yap. Saya tak ingat muka surah. Tak apalah sebut nama surah Ustazah Syahri ni. Jasiyah kan? An-Nami. An-Nami ke An-Namlu? Al-Qasas ya. Al-Qasas Dia ayat ke berapa? Okey, saya jumpa dah.
Ada. Okey, ni. Okey, baca 3 ayat. Nak ambil kelas dah ni. Ya. Baca 3 ayat daripada surah Al-Qasas. 1, 2 dan 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa. Naba panjang ke? Ha? Naba tu panjang ke tak? Tak. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Okey, bagus. Okey, cuma itulah panjang pendek pastikan kamu ambil perhatian ya. Yang mana panjang patut panjang, tak panjang jangan panjang. Okey. Okey, jadi untuk surah Al-Qasas ada fawatihus suwar. Kan? Tosin min. Tosin min termasuk dalam hukum apa? Mukhaffaf ke muthaqqal? Musaqqal. Okey, cuba kita check. Adakah dia masuk dalam musaqqal? Okey, tosin mim. Pecahkan dulu kepada ejaan dia kan. Ta tu tak apa, abaikan sebab dia tak termasuk dalam huruf mad lazim. Jadi sin jumpa dengan huruf mim. Okey, sin. Baca dia. Settlekan dulu 6 harakat pada sin. Kemudian masukkan sin tu ke dalam mim. Apa hukum yang berlaku? Nun mati bertemu dengan mim. Apa hukum berlaku? Ikhfa ke idgham? Hukum nun mati berjumpa dengan mim. Ikhfa pula dah. Idgham. Idgham ma'al ghunnah. Idgham bil ghunnah. Jadi idgham bil ghunnah kena dengung sebanyak 2 harakat. Okey, nun nak masuk ke dalam mim dengung 2 harakat. Sin mim. Jadi dekat sini kesimpulannya ta sin mim tu termasuk dalam jenis mukhaffaf ke musaqqal? Musaqqal sebab antara sin dan mim tu ada hukum idgham. Okey, jelas? Jelas kan? Jelas Alia? Naziha faham tak? Kenapa ta sin mim itu jadi hukum apa? Hukum apa? Mad lazim harfi muthaqqal. Okey. Untuk tu kita praktikal kita setakat ni je dulu. Tak sempat kan? Kamu tengok dah dalam modul jawab bab tajwid tu berkaitan dengan hukum yang kita belajar. Okey. Jadi untuk kesimpulan hari ini apa? Mad lazim harfi. Okey, mad lazim harfi akan melibatkan huruf mad yang berada dalam fawatihus suwar. Hukum hurufnya adalah kam asal naqas. Panjangnya adalah berapa harakat? 6 harakat saja. Okey, tak ada pilihan Untuk mad lazim pun tak ada pilihan. Okey, dia ada 2 pembahagian.